For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Anda telah mengalami kerugian dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke manakah anda akan pergi? Sidrek sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada Sidrek. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam had tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit. Kami akan menjemput anda dan ahli Sidrek terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengentara-pengentara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini, sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian. Satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengentaraan berakhir. Atau kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan, maka proses pengentaraan telah gagal dan Sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah. Pengantara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli Sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan. Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda.
Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut, ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, SIDRAC akan menutup kes. Izinkan SIDRAC membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrac.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. Bursa Malaysia has been part of the Malaysian economic growth for over 4 decades. We have been working relentlessly to create a transparent, efficient, and vibrant stock exchange. While we've been working at building a vibrant marketplace, inclusivity and contributing towards economic growth, we have also channeled efforts and resources towards supporting the community at large. Shares to Share is one such effort, which has been developed to create positive impact towards society and the environment. To put it simply, Shares to Share is a transparent and easily accessible facility that enables investors to donate their listed securities or proceeds from the sale of their listed securities towards charity through Yayasan Bursa Malaysia. You can donate odd lots or even board lots. The funds from the sale of these shares will be channeled to approved charitable organisations and their respective initiatives or projects. Bursa Malaysia has waived its portion of the transfer fee, clearing and trading fees for all transactions that are conducted under Shares to Share. The participating brokers of Shares to Share have also agreed to waive their portion of the transfer fee and brokerage. The charitable organizations that have been selected have undergone the necessary due diligence process and have been duly approved by an independent selection committee. At least 500,000 populations live with some kind of disability. They are most of the time being left behind. We need to empower them, otherwise they will continue to be the liability. A lot of human resources wasted from this group of people. We provide a lot of support for persons with disability who are young adults and adults. We have a social enterprise called Project I'm Possible, where we manage to hire all persons with learning disability to work here. We have a cafe, bakery, weaving, and we have an art gallery. Purity of thought, word, and deed, that is action, is very important to be really successful. We must know some skills to be able to help us then paperwork. The grant from Shares to Share will be used for, one is sewing, handicraft, classical dance, and so on. Our patients have to be fed, they have to be looked after. We look out for any sort of disease they might develop, and also those unforeseen circumstances. Thanks to Bursa's initiative, we can be a little bit easy on our patients and their family members. Donations will all be channeled to organizations that are involved in the sustainable development of Malaysia. The Shares to Share scheme offers you the chance to do so in a simple and effective way. Bursa's Shares to Share allows us to do good by donating our shares to charities. To join us in making a difference to the society by donating your listed shares. Shares to Share is open to all donors, individual as well as corporates or other types of entities. You can transfer your listed securities via Bursa Anywhere app at a click. For more information, please visit our Bursa Malaysia website. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Atika dan saya sebagai moderator anda untuk hari ini. Jadi, tajuk webinar kita pada hari ini adalah Bina Trading Plan Lengkap dan Kawal Emosi Menggunakan Fibonacci. Buat pengetahuan anda semua,
Webinar kita malam ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveChamp. Jadi, dalam webinar ini, anda semua akan mempelajari sejarah Fibonacci dan apakah itu Fibonacci serta bagaimana Fibonacci ini dapat dikaitkan dalam trading. Jadi, sebelum saya mulakan webinar kita pada hari ini, saya akan membacakan disclaimer terlebih dahulu. Segala maklumat di dalam webinar ini adalah tujuan maklumat am dan pembelajaran semata-mata dan ianya disediakan atas dasar seadanya tanpa sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk. Jadi maklumat tersebut adalah bukan berbentuk kewangan, perdagangan ataupun pelaburan. Dan ianya juga tidak membuat sebarang pengesyoran ataupun promosi serta pengesahan mengenai mana-mana dan semua produk yang disebut. Jadi tiada sebarang nasihat jual beli dan sekiranya ada, kami tidak akan bertanggungjawab atas kerugian yang berlaku oleh peserta di atas jual beli yang terjadi pada malam ini. Jadi saya akan memperkenalkan anda semua kepada speaker kita pada hari ini iaitu Encik Zafri Azizan. Hai Encik Zafri. Hai Tika. Encik Zafri How are sihat you? ke? Alhamdulillah Saya sihat. Sihat. Okey, jadi saya nak bacakan sedikit profil tentang Encik Zafri kita. Beliau merupakan co-founder Lami Academy dan juga Executive Director Lami International. Beliau bergiat aktif sebagai retail trader dalam equity dan futures market semenjak tahun 2014 dan lebih 4 tahun menjadi tenaga pengajar di bawah Lami Academy yang dipimpin oleh Lami Azizan. Dan kini sedang dalam proses mendapatkan Certified Elliott Wave Analyst di bawah Elliott Wave International daripada tahun 2021 sehingga sekarang. Jadi saya serahkan webinar ini kepada Encik Zafri Azizan kita. Okay, thank you so much Atika. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Sebelum saya bermula, saya nak bertanya dahulu. Adakah korang dapat dengar suara saya dengan jelas? Kalau dapat dengar, cuba komen 1. 1. Tak dengar, boleh komen 2. Okay, kalau tak dengar, macam mana dia tahu kan? 1 atau 2 kan? Okay, alright. Thank you so much. Alright, okay, malam ni saya nampak kita punya partisipan sangat bertenaga sebenarnya. Kenapa? Sebab sangat responsif. Sebab saya ni lah saya nak tanya juga sebelum saya mula. Siapa yang dekat dalam ni first time berjumpa dengan saya? Ada tak? Yang first time boleh komen 1. Yang dah bertime-time boleh komen 2, 3, 4. 2 ke atas lah. Okay? 2, 3, 4. Okay, ramai. First time. Tuan Nick, macam kenal je. First time ke? Okay? 1, oh ramai juga First time. Okay, alright. Okay, sebelum saya nak bermula, saya nak bagi tahu satu benda mungkin cara penyampaian saya ni, saya macam ni. Bila saya sampaikan sesuatu, saya tak suka menyampaikan sesuatu perkara itu menggunakan bahasa bombastik. Ataupun senang cerita, saya tak suka menyampaikan sesuatu tu menggunakan bahasa yang skema. Okey, contohnya macam ni lah. Okey, kelas pada hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita nak menggunakan Fibonacci. Okey, sekarang buka buku muka surat 34 sekarang. Korang suka tak saya sampaikan macam tu? Okey, dia agak skema, agak macam bosan kan? Lebih-lebih lagi tentang teknikal yang kita belajar ni. Untuk pengetahuan korang, perkara yang kita belajar pada malam ni, yes, maksud saya no jargon, okey? Tapi sometimes ada orang tak faham apa bahasa jargon tu sebenarnya. Okey. Apa topik yang saya akan sampaikan pada malam ni? Thank you so much Puan Siti Hawa. Topik yang kita akan sampaikan pada malam ni adalah lebih ke arah technical. Siapa yang dekat dalam ni, dia first time dengar tentang technical analysis? Ada tak? Cek komen 1. Okay. Kalau dia baru first time nak belajar tentang technical analysis, boleh komen 1. Mungkin masa ni lah contoh Tuan Nasrul. Tuan Nasrul mungkin fokus sebelum ni ke arah fundamental analysis saja, betul? Dan mungkin juga dekat dalam ni ada juga yang belum bermula. Okay? Boleh tak korang komen? Siapa yang belum bermula dekat dalam ni, yang masih baru lagi, fresh, boleh tolong komen 1. Okay, 1. Dan siapa yang dah experience lebih daripada 3 tahun, tolong komen manis. Okay, saya nak tahu. Kenapa manis?
Yalah, pengalaman 3 tahun tu kan memaniskan. Kan? Ni siapa saya nampak? Tuan Hafiz. Tuan Hafiz kata manis. Betul tak? Setuju tak Tuan Hafiz? Pengalaman 3 tahun ke atas ni dalam trading especially memaniskan. Tuan Fauzi kata manis tapi pahit. Okay, bukan apa Saya nak kenal audiens saya supaya saya tahu cara nak menyampaikan. Lebih-lebih lagi dalam bidang teknikal, dalam topik teknikal ni, saya nak pesan satu perkara. Penting untuk korang, kalau boleh sediakan buku nota, sebab saya tak percaya satu benda yang kita panggil sebagai screenshot. Yes, video ni kita boleh dapat kemudian. Okay, even Bursa Malaysia akan provide pada kita. Tapi, sama ada kita faham ataupun tidak. Screenshot belum tentu faham. Tapi insyaAllah benda yang kita tulis tu akan tercatat dalam kepala otak kita. Okay, maafkan saya. Maksud saya adalah di dalam otak kita. Benda yang kita tulis ni akan masuk dalam otak kita. Dan bila kita lupa pun di kemudian hari, kita boleh refer semula buku nota kita dan kita boleh tengok semula. Dan kadang-kadang bila sesuatu benda berlaku dan kita tiba-tiba teringat kan, topik Fibonacci lah contoh yang Tuan Zaf ajar hari tu, kata dia. So tiba-tiba terus rasa macam, adalah aku belajar hari tu Fibonacci. Mana dah buku tu? Then kita jumpa solution yang kita cari. Okay, alright. So pertama sekali saya nak panjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi sebab kita dipertemukan lagi pada majlis ilmu pada malam ni. Dan suka untuk saya berpesan adalah di dalam majlis ilmu ni sebenarnya korang akan dapat 3 perkara. Kalau dapat dengar saya, boleh tolong komen 3. Okay, 3 perkara. Yang pertama adalah apabila kita menghadiri majlis ilmu adalah kita akan mendapat ilmu lah. Of course, obviously lah kita dapat ilmu. Okay. Yang kedua adalah apabila kita menghadiri majlis ilmu adalah kita akan mendapat idea yang lebih besar. Maksud dia, instead of kita belajar je, okay, kadang-kadang saya faham ada di kalangan korang semua, korang dah ada input, korang dah ada ilmu. Okay, tapi bila korang menghadiri lagi majlis ilmu yang lain, korang akan dapat idea daripada ilmu ataupun input yang korang dah sedia ada. Maksud dia, idea yang korang ada sekarang, korang akan dapat lebih lagi. Korang akan dapat elaborate lagi. So itu yang kedua. Korang akan dapat idea yang lebih besar. Dan yang ketiga, adalah apabila kita menghadiri majlis ilmu, kita tak dapat apa-apa. So, saya nak pesan satu benda. Webinar kita selama 1.5 jam. So nanti korang boleh tanya at the end of the session. Okay, jangan sampai korang tak dapat apa-apa. Rugi masa. Okay, rugi tenaga. Alright. So berapa ramai dah ready pada sesi malam ni? Saya nak tengok korang komen laju-laju. Cepat. Siapa dah ready? Cepat komen. Ready, laju-laju. Cepat. Saya nak tengok. Okay. Saya dah lama sebenarnya tak buat webinar sebenarnya, to be honest. Sebab saya sekarang ni boleh dikatakan berkait dengan kerja-kerja admin lah, senang cerita, di dalam LM Academy. Dah ready betul, semangatlah korang. Okay, saya suka semangat korang. Okay, so jom saya nak explain sedikit. Siapa yang dekat dalam ni dia familiar dengan Fibonacci? Okay, siapa yang tak familiar langsung? Ataupun siapa yang tahu apa itu Fibonacci tapi dia tak faham macam mana nak gunakan? Tahu tapi tak pakai. Okey, saya nak tahu Tuan Azlan, kenapa tak pakai? Okey. Kenapa tak pakai? Okey, right. Sekejap Dapat nampak tak skrin saya? Okey, alright. Sekejap Tak faham. Okey. Alright. Okey, insya-Allah saya doakan sebelum kita bermula, saya doakan apa yang korang akan belajar pada malam ni, korang akan dapat faham dengan 100%. Sebab topik pada malam ni terus terang saya katakan, saya ambil masa yang terlalu lama. Bukan terlalu lama, saya ambil masa yang orang kata, bukan sahaja masa saya yang saya luangkan untuk saya faham macam mana saya nak sampaikan kepada audience, tapi juga saya juga masuk kelas communication. Okay, saya masuk kelas communication, korang fahamlah kelas communication bukan murah bukan murah. So saya masuk kelas communication untuk saya belajar macam mana saya nak sampaikan. Dan insya-Allah saya doakan, saya harap korang akan dapat faham pada sesi pada malam ini. Okey. Alright. So sebelum saya bermula,
thank you so much yang komen, Tuan Kadri, Puan Nazila, okay. Miss Eng, how are you? Okay, Tuan Alias pun ada. Okay, right. So sebelum saya nak bermula, saya nak explain sedikit. Saya nak bagi korang, saya tak akan explain briefly, tapi saya akan explain secara general. Okay. So saya nak cerita tentang Fibonacci punya history. So Fibonacci ni, dia bermula, dia punya history lah, Fibonacci. Nama Fibonacci tu bermula pada abad ke-12, 1200. Tahun bila ni? Berapa ratus tahun yang dulu? Sekarang dah tahun 2000. Okay, lebih kurang 800 tahun yang lepas. Okay. Fibonacci sequence ni diperkenalkan oleh Leonardo di Fibonacci di Pisa. Kalau orang Itali, dia dilahirkan di Itali lah. Kalau orang Itali, Leonardo ni adalah nama dia. Fibonacci ni adalah nama ayah dia. Dan Pisa ni adalah tempat kelahiran dia. Okay. Right. So dia merupakan anak kepada seorang usahawan. So bapa dia lah. Dan pada ketika tu, dia berhijrah. Dia bukan berhijrah, dia follow ayah dia lah, business trip kan, something. So dia pergi ke Afrika dan di situ dia menemukan Hindu-Arabic arithmetic system. So saya explain sedikit. Pada masa tu, siapa kenal dengan tokoh matematik Islam pada waktu tu? Al-Khawarizmi, betul? So Al-Khawarizmi dia yang boleh dikatakan, orang kata yang one of the people yang menemukan arithmetic system ni. Okay, so masa itulah Fibonacci dia pergi ke Afrika dan dia menemukan Hindu-Arabic arithmetic system ni. Dan seterusnya pada ketika itu di tempat dia orang lah, di tempat dia orang masa tu di Eropah, kawasan Fibonacci ni, si Fibonacci inilah, di tempat dia. So masa tu diorang ada satu masalah. Masalah dari segi accounting. Masalah dari segi calculation. Kenapa? Sebab pada waktu itu di Eropah dia hanya menggunakan Roman number system. Roman number ni inilah yang macam ni. Yang macam I, IV, macam itulah saya ni. Diorang gunakan number tu. So cuba korang bayangkan. Macam dekat jam. Jam saya tak. Jam saya 12. 1, 2. Sistem. So, bayangkan pada masa tu, macam mana diorang nak kira benda ni. Dan setahu, tak silap saya, kalau saya salah, mohon perbetulkan. Pada waktu itu, di Eropah tak ada nombor kosong. Kosong tak ada. Dia bermula daripada 1. Tapi masa dia belajar dekat Afrika tu, dia belajar nombor kosong. Masa tu Eropah tak ada nombor kosong, dia bermula daripada 1. Okay, right. Dan lalu dia memperkenalkan kepada Eropah sistem nombor Hindu-Arabic ni. Okay, melalui bukunya yang berjudul Liber Abaci. Sebutan dia Abaci dan Fibonacci, sebutan dia Fibonacci pada sekitar abad ke-12 lah. Dan sehingga kini diguna pakai oleh seluruh dunia, bukan sahaja dalam matematik tapi juga di dalam kewangan, sains, komputer, digital, seni, arkitek, building, dan yang lain-lain. Right. So, saya tadi dah explain tentang dia punya history. So, Fibonacci ni apa sebenarnya? So, Fibonacci ni, dia merupakan sequence number ataupun nombor turutan. Okay. Nombor turutan ni, saya akan explain kemudian. So, mungkin saya akan explain melalui nota. So perkiraannya dilakukan dengan menambah sequence number sebelum untuk mendapatkan the current number ataupun next number. So inilah nombor yang saya maksudkan tu. Okay. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 dan seterusnya. Benda ni cara nak menambah dia simple je. Okay. Korang tengok je number ni 0, 1. Untuk didapatkan number yang next ni, dia kena tambah 1 tambah 0. So dia dapat 1. So untuk dapat nombor 2 ni, dia kena tambah nombor yang sebelum dia. 1 tambah 1 jadi 2. 2 tambah 1 jadi 3. 3 tambah 2 jadi 5. 5 tambah 3 jadi 8. 8 tambah 5 jadi 13. Okey. Sampai sini.
dapat faham sedikit tak tentang sequence number ni? Dapat tangkap tak? Saya tak nak expand sampai ujung. Maksudnya saya tak nak kira sampai ujung. Saya nak expand sampai sini sahaja dulu. Dapat faham tak sequence number ni? Dapat tangkap Dapat faham Okey. So saya nak tanya. Okey, saya nak tanya. Betul kalau dapat tangkap, saya nak tanya. Nombor 89 ni macam mana dia boleh dapat? Nombor 89 ni. 89. 55 tambah 34. Okey, Mr. Yi, thank you so much. Jelas dan faham. Alhamdulillah, thank you so much. Benda ni yang saya senang kan? Senang. Okey, tak apa. Okey, yang menakjubkan ni adalah nombor ni juga banyak ditemui dalam tubuh manusia. Okey, tumbuhan juga dan juga kitaran alam semesta serta digunakan dalam sistem arkitek sains dan beberapa perkara yang lain lah. Okey, tentang kehidupan. Saya takkan explain in detail lah benda ni sebab main point kita lebih kepada teknikal. Alright. Okay. So, bagaimana sebenarnya Fibonacci ni boleh terkait di dalam strategi trading? Siapa tahu? Ada sesiapa tahu tak Fibonacci ni? Macam mana dia boleh terkait di dalam strategi trading? Dia ada history dia sebenarnya. Siapa tahu? Siapa nak tahu? Cek komen nak tahu. Nak tahu, cepat nak tahu. Saya nak increase korang punya ni Nak tahu macam tak nak tahu, tak semangat je ni. Nak tahu ke ni? Taklah guraukan. Okay. So bagaimana sebenarnya Fibonacci dia terkait di dalam strategi trading? So cerita dia macam ni bang. Orang pertama yang membawa idea menggunakan Fibonacci number ni di dalam pasaran kewangan merupakan Charles Dow. Kenal tak Charles Dow siapa? Kenal tak Charles Dow? Dia merupakan pengasas kepada Dow Jones Industrial Average. Dialah pengasas. Okay, dialah pengasas Charles Dow. Dan Dow Jones ni adalah inspired by inilah ayah dia. Dia punya story lah, backline story dia. Dia bawa idea Fibo numbers di dalam trading ni dalam sekitar abad 18 hingga 19 lah. Ini Charles Dow. Okay, Charles Dow. And then beliau menemukan setelah pasaran bergerak dalam satu trend, harga akan selalunya retrace sebelum melakukan pergerakan. Ada sesiapa yang faham tak apa ini retracement? Tak apa, nanti saya akan explain. Right? Okay, so sebagai konklusi, yes, pullback ataupun pull up Tuan Azlan. Okay, sebagai konklusi, retracement ni selalunya berlaku, ini based on kajian dia lah kajian dia. Berdasarkan analisa dia, dia kaji market, dia tengok balik everything. So dia conclude yang retracement di dalam pasaran ni, dalam market ni selalu berlaku di dalam lingkungan 33 sehingga 66. Okay? Alright. Okay, saya nak tanya korang lah yang experienced trader apa nombor Fibo retracement yang korang tahu? Bagi satu je. Apa nombor retracement Fibo yang korang tahu? 0.5, okey. 61.8, 1%, okey. 33, okey. 38.2, okey. 33 ni ambil hari ni kan dari slide kan? Taklah, okey. Okey, 75. 38.2, okey. Puan Noriani, thank you so much. 161. Okey, betul. So itu salah satu nombor retracement Fibo lah Tapi itu yang kita tahu sekarang. Tapi pada zaman ni, zaman Charles Dow ni, okay, dia tak ada benda ni lagi. Dia tak bawa lagi benda ni, belum cukup kaji lagi masa tu. Tapi dia merupakan one of the inventor di dalam trading. Seterusnya, konsep retracement ini ditambah baik oleh Ralph Nelson Elliott ataupun Elliott ni lah siapa yang familiar Elliott Wave, R.N. Elliott yang merupakan pengasas kepada teori Elliott Wave. Alright, so ini R.N. Elliott. So di dalam retracement level, beliau menambah baik hasil kerja Charles Dow dengan menggunakan Fibonacci sequence sebagai level of retracement, iaitu 38.2% dan juga 61.8%.
Dan berdasarkan kajian, apa yang beliau dapati adalah, especially di dalam pasaran saham, acap kali retracement akan berlaku pada level 50% ataupun 0.5. Okay, so take note, especially pada trader saham. Okay, ada trader saham tak dekat dalam ni? Of course lah sebab kita punya sesi pun sesi saham kan. Okay, ada yang trade selain daripada saham tak? Okay, agak-agak boleh pakai juga ke Fibonacci ni? Macam futures trading contoh. Boleh pakai tak? Ada yang trade crypto dekat dalam ni? Ataupun yang lain-lain? Betul. So, boleh digunakan sebab dia sama je. Kita pakai graph. Orang panggil graph lah tapi usually kita akan panggil benda ni chart. Chart. Okay. So, saya nak explain tentang common Fibonacci strategy di dalam trading. Tak yakin lagi tuan? Tak yakin? Oh, Tuan Zai Ilham mungkin belum bermula Tak apa, nanti saya akan invite tuan untuk ke sesi bersama Bursa Malaysia lagi. Okay, so saya nak explain tentang common Fibonacci strategy di dalam trading. Tadi kita explain tentang ni kan, 38.2%, 61.8%, and so on, 50%. Okay, so saya nak bagi tahu tentang common Fibonacci punya strategi. Sebenarnya Fibo ni dia ada banyak lagi level salah satunya adalah kita panggil sebagai ini magic sebenarnya. Ini magic. Siapa dapat korang mungkin boleh kajilah nanti kemudian sendiri Right. Bukan golden ratio. Fibonacci cluster. Cluster mahkamah ke cluster PKP ke and so on, cluster. Fibonacci cluster. So saya tak akan explain benda tu sebab benda tu terlalu go deep sebenarnya. Okay, tapi saya akan explain common strategy. So sebenarnya common Fibonacci strategy dalam trading ni, financial market, dia terbahagi kepada dua. Okay, yang pertama adalah Fibonacci retracement dan yang kedua adalah Fibonacci extension. Okay, nombor-nombor yang berkait di dalam Fibonacci retracement ni ada banyak. Tapi usually kita akan pakai yang 4 ni je, basic. Sebagai basic sebagai basic. Yang pertama adalah kita akan pakai nombor 38.2%. Yang kedua kita akan pakai 50%. Yang ketiga kita akan pakai 61.8%. Yang keempat kita akan pakai 78.6%. Untuk harmonik lain lagi lah. Harmonik dia ada Fibo punya kajian yang lebih mendalam. Dia panggil sebagai geometrical Fibonacci. Dia itu lain lagi. Okay. Right. So second pula adalah Fibonacci extension. Jangan risau saya akan tunjukkan melalui chart. Kita akan buat backtesting dalam masa yang sama. Okay, korang standby lah apa yang korang nak kita boleh cuba buat sebagai case study. Okay, so Fibonacci extension pula adalah bernombor 161.8%. Yang kedua adalah 200%. Yang ketiga adalah 261.8%. Di mana kedua-dua nombor yang saya highlight ni, 61.8 dan juga 161.8 adalah merupakan the golden ratio. Kenapa the golden ratio? Okay, right. Tapi kejap, macam mana kita boleh dapat number persen tu? Kan tadi kita study tentang ni, nombor-nombor ni. Mana kita dapat persen-persen tu, percentage? Ada siapa yang tahu tak? Nak tahu. Cek komen. Cepat, nak tahu. Nak tengok korang masih fokus tak dengan saya ni. Thank you so much. Tuan Ahmad Fauzan je aktif dari tadi. Okay. Yang lain nak juga. Tuan Saiful. Okay. Puan Noriani. Ada Puan Zamri. Thank you so much. Nak tahu Okay. So nombor-nombor ni. Okay. Siapa pernah nampak nombor-nombor yang macam ni? Ataupun table yang macam ni? Saya percaya dekat dalam ni ada yang pernah Google tentang Fibonacci table. Pernah Google kan? Jangan tipu. Pernah kan? Saya dulu pun pernah buat. Tapi bila kita tengok pun kita rasa macam kurang faham. Pernah belajar Tuan Azlan? Okay, that's good. Tuan Azlan macam familiar lah. Okay. So, dia derive daripada nombor-nombor yang tadi ni lah. Ni kan yang tadi saya explain tadi. Ni tadi. Sekejap Nombor yang ni tadi.
Ni kan 0, 1, 1, 5, 2, 3, 3, 3, 7, 7. So dia derive daripada nombor tu dahulu sebelum kita kira yang lain. So ini nombor yang tadi kita explain dekat depan. So next, ini Fibo sequence lah. Tadi dah dapat tangkap kan macam mana nak dapatkan Fibo sequence. Dan nombor Fibo sequence ni dia tak terhenti di sini sahaja. Dia boleh sampai beratus-ratus juta, infinity lah. Okay, senang cerita, no limit number dia. Dan macam mana kita nak dapatkan adalah melalui ketiga number ni. Okay, macam mana dapat 1.5%? Okay, 1.5% dia daripada inilah 3 bahagi 2. Maksud dia nombor Fibo tadi ni bahagi kepada belakang dia. Dan bila dia bahagi kepada belakang dia ni, okay, tak apalah saya explain kejap. Okay, yang kedua adalah retracement number. Retracement number macam mana nak dapat? Tadi nombor yang ini bahagi belakang. Tapi yang untuk dapat retracement, nombor yang current, yang ini kita akan bahagi ke depan. Macam tu, tak apa. Saya akan cuba plot dalam ni nanti. Okay, next pula adalah next retracement number 8 divide by 21. Ni ke depan lagi sedikit untuk dapat 38.1% lah. Dan amazingly dan surprisingly, korang fokus dekat number yang color merah ni je. Color merah ni dengan color biru ni. Fokus dekat ni je. Okay. Apabila nombor-nombor dekat atas ni yang dibahagi-bahagikan, okay, dibahagi-bahagikan, macam ni lah contoh kan. Mula-mula lepas dah bahagi 1.5. Lepas tu next number pula kita dah bagi 1.667. Next number kita bagi 1.600. Next 1.625. Next 1.615. Next 1.619. Next 1.618. Next bahagi 1.618. Next kita bahagi lagi nombor yang seterusnya dia jadi 1618. Dan surprisingly nombor-nombor sequence yang semakin bertambah di depan ni, apabila dibahagi-bahagi, dia tetap akan dapat nombor yang sama. 1618. Sama juga dengan yang color biru ni, 0.618. Bila nombor yang di atas ni, dia semakin bertambah, bila kita bahagi-bahagikan pun, dia tetap akan dapat jumlah yang sama. Berbanding yang lain. Tolak tepilah 1.0 ni. Okay? Itu dia punya one of the reason kenapa dia dipanggil sebagai the golden ratio. Sampai sini. Bagi saya satu skala daripada 1 hingga 10, saya tak terima jawapan 5. Berapa tahap pemahaman korang tentang explanation ni? Bagi saya satu jawapan, 1 hingga 10. 10/10, thank you so much. Tuan Nicholas. Syah, thank you so much. Then Tuan Rifki, thank you so much. Okay, 2 Tuan Effendi. Okay, mungkin perlu sedikit nilai lagi. Tuan Sang Win. Okay, Tuan Melvin. Okay, thank you so much. 8, okay. That's good. 5. Saya tak terima jawapan 5. Tak terima. Okay. 10, thank you so much. Okay, alright. So, okay, saya nak tanyalah. Yang jawab lebih daripada 5 ni, 6 hingga ke 10 ni, saya nak tanya. Sebelum ni korang memang faham nombor-nombor ni ke ataupun macam mana? Baru malam ni dapat tangkap ataupun memang sebelum ni dah pernah belajar? Hafal? Okay, that's good. Baru malam ni, thank you so much. Gunakan TV je kan? Sebelum ni pernah belajar, thank you so much. Pernah belajar, that's good. Baru malam ni, Wan Siti Awa, thank you so much. Dah pernah, memang pernah siap ada siput. Okay, betul, dia ada siput-siput dia lah, okay. Even jari ni pun ada nombor Fibo tau. 1, 2, 3 Fibo. Sama, 1, 2, 3 Fibo. Kiraan sini sampai sini pun ada Fibo numbers. Sini sampai bawah ni pun ada Fibo numbers. Tapi saya tak explain benda tu, sebab dia tak ada kaitan pun dalam trading. Okay, sebagai general information, yes. Thank you so much, Tuan Zamri, okay. Right, so maksud dia saya dapat sampaikan dengan cara yang korang dapat faham lah. Thank you so much. So, ini maksud dia tadi. Nombor ni banyak macam mana pun, dia tetap akan dapat yang sama. Okay? Right. So, apa kelebihan Fibo untuk digunakan sebagai decision making?
Fibonacci ni kegunaan dia adalah untuk dalam masa yang sama kita nak cuba cari depth of retracement, di mana market boleh membuat retracement. Yang kedua adalah untuk kita jangka trend harga menggunakan golden ratio. Yang ketiga untuk kita menentukan profit, of course, menggunakan extension. Yang keempat adalah untuk membantu buat keputusan trading plan dengan lebih sistematik. Maksud dia kita tak tunggu indikator tu jadi baru jalan. Baru kita buat decision, tak. Sebelum market jalan lagi, kita dah tahu apa decision kita nak buat. Okay. Yang kelima adalah sebagai data untuk money management dan trading plan. Yang keenam adalah untuk mengelakkan daripada FOMO ataupun fear of missing out. Okay. Bila kita gunakan Fibonacci, kita boleh elakkan daripada kita takutlah terlepas bas. Okay. Terus tu kita masuk cepat-cepat. Padahal market nak jatuh. Okay. Yang kedua adalah foggy, fear of getting in. Kita takut nak masuk. Mungkin sebab sebelum ni kita beli, tiba-tiba market jatuh. Tapi kali ini, bila kita gunakan Fibonacci adalah kita nak elakkan daripada fear of getting in. Sebab kita sendiri dah nampak dah market, ke mana potential dia boleh pergi. Dan berapa peratusan loss yang kita boleh terima. Okay? Dan yang keempat adalah FOLT, fault, ataupun fear of letting go. Sebagai contoh, kita dah ada decision untuk cut loss. Tiba-tiba market dia retrace lebih daripada 1%. Obviously market memang akan continue jauh. So buat apa kita nak simpan lagi? Okay, alright. Okay, so bagaimana cara dia untuk kita lukis Fibonacci dalam trend market menaik? Alright, so ini contoh dia. Saya bagi contoh untuk trend menaik lah atau uptrend. So ini contoh dia yang pertama. Okay, kita kena identify lah trend dalam masa yang sama. So simple je. 1, 2, 3. Okay, siapa pernah belajar pattern 1, 2, 3, benda ni simple je. Okay, right. So untuk kita cari retracement level ni, yang pertama, saya akan ajar dua benda malam ni. Satu adalah retracement, yang kedua adalah extension. So untuk yang pertama, kita kena cari retracement level dahulu. Okay, masa market naik, saya tak terlalu laju Saya okay, tak terlalu laju kan? Okay kan? Tak terlalu laju, okay kan? Boleh ni kan. Laju, once, okey. Tak maaf Right, tak apa, saya nak tunjukkan dalam kita punya chart nanti. Right. Satu, bila market dia naik, kita bila tiba-tiba dia dah mula ni lah kan, mula reverse lah. Market dah naik, tiba-tiba dia reverse sedikit. So kita nak cari retracement. Kejatuhan yang sedikit ni adalah retracement kita panggil. Okay. Dia nak retrace. So macam mana kita nak gunakan untuk decision making? Okay, kita akan gunakan decision making untuk kita melakukan entry ataupun kita nak beli. Okay, menggunakan level-level Fibonacci. So macam yang tadi, common strategi Fibonacci ada 4 untuk retracement. Yang pertama adalah 38.2%, yang kedua 50%, yang ketiga 61.8% dan yang keempat adalah 78.6%. Alright. So ini untuk kita cari retracement level. Maksud dia satu kenaikan ni 100%. Dalam 100% ni berapa peratus dia akan jatuh daripada 100% ni. Ini maksud dia retracement. Alright. Okay. So retracement kita dah tahu cara nak lukis. So bila market dah retrace, contoh, lepas retracement dah complete lah contoh benda dah jadi sampai level bawah ni. Dia kena. Dah jadi. Next, apa kita nak buat? Kita nak cari extension. Okay. Extension adalah untuk kita lihat di mana, contoh kita dah buat decision beli kan dekat level ni. Dan next kita nak tahu pula di mana kita expect untuk kita take profit. Okay. Ini akan jadi movement yang ketiga. Di mana kita akan expect market dia akan naik sehingga 161.8. Saya gunakan based on common strategy. Yang kedua adalah 200%. Yang ketiga adalah 261.8%. So ini expected di mana extension level boleh berlaku. Okay. So ini contoh extension lah. Okay, ini contoh extension yang ketiga ni. Okay, sekejap. So saya nak tunjukkan contoh lukisan. So nampak tak? Macam tadi saya explain. Masa market dia naik, movement yang pertama,
Dia retrace jatuh ke bawah. Inilah maksud dia. Kita akan plot daripada A ke B. Daripada bawah ke atas. Dan kita akan dapat retracement level. Nampak? Market dia retrace sehingga level 61.8%. So, bila once dah complete, kita nak cari pula extension punya level. So, maksudnya kita dah cuba nak beli buy on dip lah. Contoh, kita dah cuba nak buat decision buy on dip. Beli kat bawah. Bila kita beli di bawah, then kita expect di mana aku nak take profit. So, kita akan plot pula extension level. Daripada B ke C untuk dapatkan 1.61. Sorry, untuk B ke C untuk dapatkan D. Ingat BC equals to D. Alright, siapa belajar siapa belajar harmonik dia fahamlah terms ni Okay. Right. So saya nak bagi korang contoh case study sebelum kita check Saya nak pilih satu stok lah Memandangkan kita punya sesi adalah sesi Bursa Malaysia. Saya suggest untuk korang gunakan stock market. Okay. So ini sebagai contoh dia. Nampak tak? Market bila dia retrace. Okay. Tuan Hafiz Okay. Right. Bila market naik, ini movement yang pertama. Yang kedua, kita expect dia retrace. Nampak? Dia retrace di level 61.8%. Nampak tak? Screen. Nampak tak? Okay. Dia retrace di 61.8. Lepas sudah retrace 1618, dia dah jatuh. Kita nak beli di level ni. Kita nak expect di mana kita nak take profit. Okay. Bayangkan, contoh korang beli dekat 42 sen. Pam. Naik. Nampak? Nampak tak? Dia naik. So, ini lebih kurang berapa persen ni? Okay. 90 sen lah. Katakanlah kita dapat 90 sen 90 sen. Korang darab dengan contoh korang beli 10,000 unit. 0.9 darab 10,000. Buta-buta korang dapat RM9,000. Tapi of course lah. Especially saham Bursa Malaysia, market kita dah tak secantik masa zaman PKP. So, take time untuk kita dapatkan benda tu. Tapi, it's a good deal apa. Okay, nak cepat masuk market yang lebih cepat. Okay, ini pun sama. Okay, ini saya ambil contoh Mr. DIY. Okay, masa market naik, dia nak mula jatuh, kita expect kita nak beli di level bawah ni. Okay, kita nak beli di level bawah. Okay, nampak nombor yang dia kena dekat 38.2. Okay, 38.2. Lepas tu, naik. Okey lah, dalam berapa? 30 sen. 39 sen. 30 sen lah lebih kurang. Okay, sebagai contoh dia. Okay, so jom kita test dekat real market pula. Alright, nak tengok daripada Puan Siti Awa. Tuan Hafiz. Okay, ramai. SMRT, okay. Alright. Sekejap Kalaulah saya ambil masa sedikit untuk habiskan, korang okey tak? Ke nak habis awal? Bukan ke student, saya dulu masa study sebelum ni, saya suka kelas ambil awal, habis awal. Okay, tapi bila belajar trading ni tak cukup habis awal. Okay, nak habis lambat. Okay, usually lah masa saya belajar. Okay, kejap saya share dekat screen. Okay, saya tengok sekejap. Okay. Apa nampak Screen saya okey I mean jelas tak kalau saya buat macam ni? Okay, sorry. Jelas Trading plan lepas ni kan? Betul, trading plan. Saya akan expand dalam ni. Okay. So, saya expand sedikit. So, movement dia macam ni. Masa market tengah naik, okay, katakanlah masa market tu di tengah naik. Okay. Masa market naik, tiba-tiba market dia retrace sedikit. Dia retrace jatuh sedikit macam ni kan. So ini adalah movement kita yang pertama. Okay. So ini adalah movement kita yang pertama. So kita nak expect retracement. So untuk retracement, korang boleh klik dekat tepi ni. Cari dekat Gann and Fibonacci tools dalam TradingView Klik dekat ni, korang cari Fibo retracement. Ataupun dia punya ni lah, alternate F. Okay, right. So,
kita akan plot daripada bawah ni sehingga ke starting point sehingga ke level 1 ni untuk kita cari retracement level. So retracement level kita akan gunakan saya based on strategi tadi, kita gunakan antara level ni. Okay, sekejap saya tunjukkan. Kalau korang pening sebenarnya tengok saya punya Fibo level, Fibo saya dah edit. Saya tak pasang benda-benda lah macam background semua ni. So saya padam. So agak kemas sedikit lah. Tapi basically berdasarkan selalu apa yang saya buat, saya tak akan gunakan 78.6 ni sebagai decision making entry. Jarang saya nak gunakan decision making entry dekat 78.6. Okay, right. So masa market dia jatuh macam ni, so kita akan expect di antara level ni untuk kita buat decision making. Usually saya akan gunakan kedua-dua level ni lah. Ketiga-tiga level ni untuk entry. Sekejap. Ketiga-tiga level ni untuk entry. 1, 2, 3. Sekejap lah, padam lah. Saya akan gunakan ketiga-tiga level ni sebagai entry. Untuk saya entry antara ketiga-tiga level ni lah. Kalau banyak duit masuklah. Kena entry. Kena masuk lagi. Kena masuk ni. Mungkin korang boleh buat decision macam tu. Okay. Ada setengah orang, ini apa yang saya nampak lah based on full time trader. Kan dia nak cuba masuk. Dia cuba average down. Ada trader dia suka average up. Okay, but depends. Dan saya nak tanya dekat korang. Sekarang ni decision making kita dah jumpa kan? Entry point kita dah jumpa kan? Di mana kita punya stop loss ataupun kita punya cut loss decision? Kita dekat mana? Kosong? Tak. Maksud saya antara nombor-nombor ni. Nombor-nombor ni. 78.6. Yes, betul. Ada kata 2-3 bit and ke bawah. Okay. So kalau kita gunakan Fibonacci buta-buta, okay, kalau korang buka buku John J. Murphy, dia katakan loss kita tidak boleh melebihi, dia kena in between range lah, di dalam 5 hingga ke 10% in between range. Tapi the smallest the better. Lebih kecil lebih bagus. Contoh, kita nak masuk entry dekat level ni 61.8. Okay, 61.8. Lepas tu 61.8 ni bila kita kira kita punya potential loss, katakan kita nak buat decision untuk cut loss kan. Ini kita entry contoh. Sekejap. Ini kita punya entry point. Saya letak color biru. Okay. Ini entry point kita. Katakanlah. Okay, market dia dah jatuh sampai bawah level ni. Okay. Ini entry point kita. Tapi kita tak boleh nak berharap yang orang kata benda ni akan jadi sentiasa. Tak boleh. Sebab korang kena ingat. Siapa nak tahu rules di dalam market ni apa? Siapa nak tahu? Saya share. Tak nak tahu tak apa. Tak ada dalam saya punya planning nak cerita. Tapi tiba-tiba benda ni terlintas dan saya rasa nak share lebih. Itu pun kalau korang nak tahulah. Nak tahu? You never know the weather. Yes, Tuan Syakir. Thank you so much. Korang kena selalu expect the unexpected things. Dan korang kena sentiasa tanam di kepala korang yang market ni, tahu tak perangai market ni macam mana? Perangai market ni, dia suka langgar kita punya, dia suka go against kita. Apa bahasa Melayu? Dia suka ni lah. Dia suka jadi macam apa yang kita tak nak dia jadi. Senang cerita, Tuan Yusni, thank you so much. Market bukan kita punya. Dia suka lawan plan kita. Itu bahasa muda dia. Bahasa mudah dia. Okay? Thank you so much, Puan Che Asia. Dia suka cabar kita. Dia sangat degil, Tuan Fauzi. Okay? Khianat. Apa lagi? Okay? Orang Sabah kata bikin panas. Bikin panas betul market ni. Ada orang Sabah kat sini. Curang. Lebih kurang lah. Okay. So, bila kita kira, tadi kan kita cerita tentang John J. Murphy. Apa ni? Kita punya stop loss in between 5 hingga ke 10%. Katakanlah kita ambil maksimum 10% lah. Kita nak stop loss. Kita nak buat cut loss. Cuba kita kira. Entry point di level ni. Lepas tu kita punya stop loss dekat
next level Fibo. Cuba nampak. Cuba tengok dia punya percentage. Berapa? 0.51%. 0.51%. Tak sampai 1% pun. Tak sampai 1%. So kalau korang nampak market macam ni, apa korang buat? Kalau saya tak akan letak stop loss dekat level ni. Kecil sangat. Potentially kena. Setuju tak? Kita kena besarkan lah. Ambil lah dari 12%. Trading ni dia macam arts tau. Okay, dia macam arts. Kita tak boleh nak macam mana Tak. Maafkan saya Tuan Syed. Saya cuma nak explain sedikit dahulu. Saya akan explain dalam market ni. Okay, okay. Sabar kejap Tuan Syed kejap So ini maksud dia. Okay. Right. Saya ceritakan dulu tentang trading plan. Sebab kita punya main topik tentang trading plan tadi. Okay. So, saya takkan letak, kalau ini sebagai contoh lah. Okay. Alright. So, kita dah jumpa kita punya retracement level. So, sekarang ni kita nak cari extension level pula. Ini yang kedua lah. Okay. Ini yang kedua. So, next kita nak cari yang point yang ketiga. Point yang ketiga ni, kita expect yang market akan naik ke atas. So, kita expect movement yang ketiga. Okay, movement yang ketiga. Okay, ni dah jadilah dah jadi. So, kita akan padam. So, next movement yang ketiga, kita akan plot daripada starting point atas ni ke point kedua. Dan kita akan gunakan Fibonacci level tadi. Kita gunakan 1618 sebagai extension point. Di mana 1618 adalah kita punya targeted profit. Okay. Lengkap tak trading plan? Lengkap tak? Kalau tak naik, makan stop loss. Itu je. Okay. Macam yang tadi kita explain kan, kita kena identify market to trending. Okay. Kita kena identify market to trending. Maksud dia contoh market uptrend. So kita kena identify market to uptrend. Melainkan market tengah terang-terangan uptrend, kita nak gunakan benda ni, boleh. Tapi kita gunakan untuk market yang tengah downtrend. Kalau dalam saham kurang sesuai, kenapa? Sebab boleh, saya setuju juga, boleh gunakan. Masa dia tengah pull up tu, kita boleh buat decision. Ada setengah orang dia berani untuk beli. Sebab dia cuma nak scalp the market. Tapi itu dia hold lama. Saya tak kata mustahil sebab market ni kadang-kadang dia boleh langgar juga apa yang kita ni. Right? Okay, ini sebagai contoh. Okay, so jom kita tengok tadi. Tadi ramai yang komen SMRT kan. So, okay, so kita tengok dekat market SMRT. Kita backtest. Okay, sekejap. Okay, ini contoh yang cantik Sekejap. Okay. Right. Katakanlah. Sekarang ni. Market ni tak berapalah sangat orang kata. Macam volume tak berapa kan. So, kita cuba fast forward dulu. Okay, kita cuba fast forward dulu. Saya punya chart ni okey tak? Pam. Okay, tengok Sekarang ni market dia dah naik. Market dah naik. Ramai orang, apa decision yang dia buat adalah dia terus nak masuk di level atas ni. Katakan market masa ni dia baru jadi Market baru jadi masa ni. Setengah orang dia suka beli di mana? Buy market. Buy market. Market dah naik kan? Dia cuma buy market. Mungkin dia beli dekat level sini. Okay, bila market naik. Okay, market dah naik kan? Dia tak ambil profit lah sebab sikit sangat, kecil kan? So, market jatuh. So, dia macam gelabah sikit. Dia tunggu. Depan chart. Dia stay. Depan screen. Alright, so kita tengok. Kita cuba play. Apa yang jadi dekat market. Okay, kejap. Dia dah mula retrace kan. So masa market, okay, kita apply apa yang kita belajar tadi So masa market naik, kita plot macam ni. Sekejap. Masa market naik, kita plot macam ni. Ini movement yang pertama. Dia dah bagi kita sign yang market akan uptrend. So ini yang pertama. Kita dah terlepas bus. It's okay. So kita tunggu dia retrace. Kita nak buat retracement adalah kita nak buat decision, kita nak entry di level ni. Sekejap. 38.2, 61.8, 50%.
Sekejap Okay. So kita nak buat entry berdasarkan level bawah ni sebab kita expect yang market akan jatuh di lingkungan level ni. Okay. Lepas tu kita expect dia akan naik. Alright. So kita tengok. Jadi ke tak jadi? Faham? Okay. Dah hit 38.2%. Dah hit. Almost kena dekat 50%. Okay. Right. So kita replay semula. Kita tengok betul tak dia retrace sampai level ni je. Sekejap. Okay. Pump. Dia test. Dia dah pecah. Okay, right. So kita expect yang sekarang ni dia tengah main-main lah. Dia tengah main-main. Okay. So kita anggap yang dia telah melakukan retracement. So retracement dia tak sampai pun 50%. Dia sampai dalam lingkungan ni je. 38.2 je. Okay. So movement 2 dah complete. Cup. Movement 2 dah complete. So next kita nak cari extension level. So extension level. Kita akan plot daripada start ending point sehingga ke point kedua ni. Sekejap. So kita akan gunakan the lowest point adalah 1.618 untuk Fibo level. Alright. Kejap. Kenapa saya padam tadi? Okay. 1.8, 38.2, 50%. Okay, alright. Okay, kalau based on apa yang kita tengok, dia sampai ke tak? Faham? Okay, sampai. Lebih lagi. So kita boleh ni lah expect sampai tak 2618 lah. Ini case study yang kita nampak, kita tengok. Okay? Alright? Okay, tuan kalau market dua ways bila nak short tarik Fibo terbalik ya. Tuan Azran, dia sama je tapi kita terbalikkan sahaja. Right? Terbalikkan. Boleh tuan semula tak untuk tarik Fibo extension. Fibo extension daripada 1 ke 2. Okay? Macam sekarang ni, kenalah 2618. Common Fibo strategy. Ini common Fibo strategy. Dan dia sangat sesuai untuk market trading. Especially bagi orang yang terlepas entry. Okay. Kenapa kita buy di bawah? Kenapa kita tak buy on breakout? Kenapa kita tak buy on breakout? Kenapa kita tak buy dekat 3.35%? Nak tahu tak kenapa? High risk. Okay, sama juga. Buy on dip pun high risk juga. Tapi at least, sekiranya kita buat decision untuk beli di 27.5%, okay, katakanlah, lepas kita dah tarik Fibo kan? Kita dah tarik Fibo. Bila dia jatuh, kita nak buy 27.5. Bila kita tengok, kita punya potential loss tu, berapa persen? Besar juga lah 22%. So, maybe kita akan buat decision based on next stop loss level, Fibo level. BO sekarang banyak penipu. Bukan pasal dia fake breakout, tidak. Tapi ini based on psychology Based on psychology yang saya sendiri kaji trader Malaysia ni. Apa yang selalu berlaku bila dia buy on breakout, dia beli dekat 3.35 ni kan. Tiba-tiba market jatuh ke bawah. Sekarang saya nampak trend ramai orang bercakap tentang nak trade ni kena jaga trading plan. Saya nak tanya dekat korang, bila dia buy dekat breakout ni, tiba-tiba market jatuh dan dia dah cut loss di level ni. Dia dah cut loss, dia dah buang. Contohnya jatuh sampai 3% kan. Dia punya cut loss decision. Tak boleh. Aku masuk dekat 3.35. Dia jatuh 3%. Dah berapa persen ni? Dah berapa persen? Tak boleh. 10%. Tak boleh lah. Bahaya. Tak boleh. Aku take out. Pap. Jual. Call. Reminder. Jual. Aku punya position. Tutup sekarang. Pam. Tiba-tiba naik ke atas. Sebab tu saya kata, benda ni berkait dengan emosi. Tapi kalau kita gunakan Fibonacci retracement sebagai entry point kita, betul. Sebelum market ni jadi, kita nampak
Potential loss kita mungkin dalam berapa? 12%, 13%. Okey, tak apa. Tapi korang tahu, itulah duit yang korang willing to loss. Faham tak? Itulah duit yang korang willing to, kalau kena cut loss ni tak apalah, memang aku willing to give up the money. Willing to riskkan sebanyak tu je. Okay, so itu maksud dia. Alright, so saya harap korang dapat belajar sesuatu. Saya ada lagi sedikit saya punya slide, saya nak habiskan. Izinkan saya habiskan. Right, sekejap saya share screen sekejap. Dapat faham kan tentang poin tu? Saya nak bagi tahu satu benda lagi. Lepas ni kita akan ada sesi Q&A, dan untuk Q&A punya session saya nak korang type di ruangan Q&A dekat bawah tu. Okay, korang boleh type dekat ruangan Q&A di bawah. So, sekejap. Kita belum habis lagi. Saya share screen semula. Okay. Dapat nampak tak screen saya? Okay, saya sebenarnya terambil masa lebih tapi saya dah minta izin tadi dengan bursa punya site. So, saya akan habiskan sedikit. So, saya nak explain sedikit tentang isu utama trader dalam bina trading yang berjaya. So, yang pertama adalah dia tak ada money management. Okay, tak ada money management. So, money management sangat memainkan peranan yang penting, bukan sahaja dalam trading, tapi juga dalam kehidupan kita. Right? Yang kedua adalah dia trade tanpa trading plan. Dapat faham kan tadi trading plan? Dia ada 3 benda. Di mana kita nak entry, di mana kita nak stop loss ataupun cut loss, dan di mana kita nak take profit. Yang ketiga adalah dia tak tahu nak buat decision. Salah satu reason kenapa setengah orang dia tak tahu nak buat decision adalah apabila dia terlalu banyak option. Eliminate the option, then you will get the answer. Right? Yang keempat adalah dia tak faham juga istilah investing dan juga trading. Okay? Kena faham investing lain, trading juga lain. Okay? Dia adalah perkara yang berbeza. Yang keempat adalah dia tak gunakan function stop limit dalam platform dia. Dalam saham lah. Saham ada apa? Function stop limit. Boleh pakai apa? Kan? Dia tak pakai. Bila dia tak pakai, situlah dia akan drag lagi. Mula-mula nak stop loss 5%. Tiba-tiba terdrag pergi 8%, 8% pergi 10%, 10% pergi 15%, 15 pergi 20%, 20 pergi 30%, 30 pergi 50%. Ended up tak cut loss langsung. Sampai, macam contoh lah, satu market yang daripada berapa ringgit RM10 ke berapa? RM2 ke berapa? Sekarang jadi 2 sen. Serba dynamic. Okay, ada ramai saya kenal Ramai saya kenal dia hangus duit dekat dalam tu. Sekarang dah jadi penny stocks. Okay. Last sekali adalah dia tidak mempunyai hala tuju di dalam trading. Okay, right. So saya ada sumber rujukan lanjut yang boleh korang lihat nanti. Right. So yang pertama adalah korang boleh check The Harmonic Trader daripada Scott Carney Scott. Dan next adalah daripada Fibonacci punya Liber Abaci. Buku dia masih ada. Tapi yang revise lah. Janganlah korang expect buku dia yang daripada tahun 1202, abad ke-12. Dia revise translation to modern English lah pada tahun 2003. Dan last adalah korang boleh tengok kat The Wealth Principle. Okay. Right. So saya nak tanya satu benda. Berapa ramai dapat belajar sesuatu pada malam ni? Berapa ramai dapat belajar sesuatu? Okay, bagus. Alhamdulillah. Berapa ramai dapat idea yang lebih besar daripada apa yang dia belajar pada malam ni? Dia belajar Fibo. Tiba-tiba dia belajar something yang macam, oh bolehlah aku gunakan benda ni untuk aku combine dekat Bollinger Band sebagai contoh. Okay, oh bolehlah aku combine benda ni. Tolaklah Elite Wealth dengan ni, Elite Wealth dengan Harmonic. Dua-dua benda tu memang pakai Fibo. Okay, dapat. Alhamdulillah, thank you so much. Berapa ramai nak belajar dengan lebih banyak lagi? Nak belajar dengan lebih banyak tak? Nak? Betul ke nak? Okay, alright. Okay, so saya nak bagi tahu satu benda. So pada esok hari, esok malam, okay, kita akan ada satu program program daripada Bursa Malaysia juga. So
program daripada Derivatives Virtual Trading Challenge lah yang kita akan adakan pada besok malam. So sekiranya korang nak join sesi ni, okay, korang nak join sesi ni, korang akan dapat link lah. Korang boleh join kita punya channel Telegram dekat komen dekat bawah ni. Okay, korang boleh join kita punya channel Telegram dekat bawah. So link ada dekat dalam tu. Alright? Okay, so sekian daripada saya. Thank you so much. Saya nak pass mula kepada Atikah. Okay? Okay, terima kasih Cik Zafri. Sekarang kita dah masuk kepada Q&A session. Jadi kepada siapa yang ada soalan boleh typekan soalan di Q&A box dan saya akan bacakan lah. Jadi kat sini ada satu soalan daripada Rafizan. Coach, antara Fibo dan Harmonic, mana satu win rate lagi tinggi? Okay, thank you so much Tuan Rafizan. Okay, sebelum tu saya nak mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada korang yang menghadiri majlis pada malam ni, dan saya juga amat menghormati anda semua dan juga sangat berterima kasih kepada korang yang menggelar diri saya sebagai coach, sifu and so on. Tapi maafkan saya bukan nak menolak, tapi saya lebih suka sebenarnya kalau saya cuma digelar sebagai tuan sahaja. Okay, saya tak berapa selesa sekiranya dipanggil sebagai coach and cikgu and so on. So panggil saya tuan pun dah okay. Saya okay dah. Okay, so saya bukan berniat untuk menyinggung tuan Okay, minta maaf Alright. Okay, tapi tentang soalan tadi tu, antara Fibo dan Harmonic mana satu win rate lagi tinggi? Tuan kena faham satu benda. Harmonic dia memang purely Fibonacci. Okay, dan Fibonacci di dalam Harmonic tu adalah lebih advance sebenarnya. Lebih, orang kata lebih, kalau kita ada satu kayu orang kata, kayu papan tu, yang kita boleh ukir dia sehalus mulus. Itulah Harmonic. Dia lebih in detail sebenarnya. Okay, dia bagi kita exact point. Alright, berdasarkan level, macam tadi kita plot based on satu trend. Tapi ini Fibonacci, cara plotting Fibo dia lain pula. Berdasarkan retracement level ini punya level ni, dia akan pergi level ni. Kalau level Fibo dia macam ni, dia akan pergi level Fibo macam ni. Dia macam tu. Right? So saya harap dapat menjawab persoalan tuan. Okay? Okay, soalan seterusnya daripada Fauzi Ali. Saya ikuti tuan dari kelas yang lepas di bursa. Macam best ilmu yang tuan ajar. Tuan ada buat kelas ke? Saya nak join. Alhamdulillah. Yang baik tu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu semua datang daripada saya. So tentang kelas sebenarnya ini bukan promoting lah Tika, ini bukan promo kena tanya kan. So untuk kelas sebenarnya, untuk pengetahuan tuan, kita di Lami Academy, kita dah menjalankan program daripada tahun 2019 hingga ke tahun ni, dah hampir mencecah 100 program kita dah bawakan. So tentang kelas, kita banyak provide kelas yang free juga dalam masa yang sama. So tuan boleh join kita punya channel Telegram. So kita akan bagikan info yang lebih lanjut insyaAllah. Besok malam pun ada kelas. Ini untuk specialize pada siapa yang nak belajar tentang derivatives ataupun FCPO. Okay, so boleh join juga pada besok malam. So link dia saya tak akan bagi sini, tapi saya akan berikan korang kita punya Telegram punya channel. Okay, boleh klik dekat link bawah tu. Saya harap dapat menjawab persoalan tuan. Okay, soalan seterusnya daripada Zakwan. Tuan, macam mana cara nak cari market uptrend? Macam mana cara nak cari market uptrend? Okay, Tuan Zakwan, boleh catat benda ni. Boleh cuba cari satu buku yang kita panggil sebagai Introduction to Technical Analysis of the Financial Market by John J. Murphy. Itu salah satu guide. Familiar tak dengan MSTA? Malaysian Society of Technical Analysts. Diploma in Technical Analysis lah. STA daripada United Kingdom. Diorang masa diorang belajar, ambil exam tu, diorang banyak belajar daripada buku tu. So, untuk technical analysis of the financial market.
technical analysis of the financial market. Author dia adalah John J. Murphy. John J. Murphy. Okay, itu author dia. So boleh cari buku tu. Itu basic dia. Tapi kalau tanya dekat saya untuk cari market uptrend ataupun downtrend, kita kena faham dari segi bagaimana kita nak plotting downtrend line dan juga uptrend line. Yang paling penting adalah kita kena faham market structure. Okay, harap dapat menjawab persoalan tuan. Okay, jadi soalan seterusnya. When price drop to FIBO level, does it mean we have to buy immediately? No. But it depends, Miss Go. But it depends on you. Sometimes ada sesetengah orang, dia akan beli terus. You know why? Let's say the price they retrace within the level of 61.8, and then bila dia beli dekat 61.8, bila dia tengok next FIBO level cut loss dia tu 78.6 tu, sangat kecil risiko dia, ataupun I can say that the percentage of the loss may be lesser than 10%. For instance, lesser than 10%. So dia tak kisah. That is the money that they are willing to lose. So it depends on the people. Okay. For the harmonic traders especially, kita tak akan pernah terus untuk entry. Kita akan tunggu TPB ataupun terminal price bar. Terminal price bar saya ada share pada sesi Bursa Malaysia yang lepas. So untuk tengok semula video ni, boleh check dekat ni kan, Tika, Bursa Academy kan. Nanti video untuk lama. Video lama ada dekat YouTube pun ada. YouTube mana? Okay. Saya lupa. Saya ada share dekat ni pula. Korang boleh pergi dekat saya punya Instagram ataupun Twitter lah. Zafri Azizan. Boleh check. Ada video tentang TPB ataupun terminal price bar. Boleh cari. Okay. Harap dapat menjawab persoalan. Okay. Soalan seterusnya. How do you know the price is really showing a reaction towards FIBO? We never know. We just expect. So that's what I said. Sometimes bila kita trade ni, kita tak boleh overconfident. Memang kita nampak market tu dia seolah-olah memberi kita satu permulaan, contoh daripada market daripada uptrend, daripada uptrend dah naik kan, dia dah naik, tiba-tiba market jatuh, tiba-tiba dia naik semula memecahkan dia punya trend line tu. So kita dah expect dah, okay, this is the time yang market akan melakukan perubahan arah daripada downtrend kepada uptrend. So di situ kita akan buat decision. Sebab kita tak tahu sebenarnya bila market akan reverse betul-betul. Okay, kadang-kadang ada strategi kita gunakan. Contohlah kita gunakan RSI, kita jumpa divergence. For instance, kita jumpa divergence. Tiba-tiba divergence tak jadi. Kadang-kadang kita gunakan apa? Moving average, convergence divergence. Kita tunggu golden cross, tak jadi. Kita gunakan moving average. Moving cross kadang-kadang tak jadi. That's why kita kena tunggu market react dulu. Bila market dah react, jangan gelabah. Relax, be patient. Relax dulu. Okay, KitKat kan ada. Taklah gurau-gurau So relax dulu. So itulah kenapa saya bawakan sesi ni. Saya bercadang untuk explain tentang sesi ni. Sebab kita boleh kawal emosi kita. Okay, kita boleh kawal. Sebab tu tajuk pada malam ni adalah kawal emosi. Okay, kalau siapa yang perasan lah. Ke korang nampak tu je, Fibonacci je. Apa divergence? Divergence ni is a fact trend. We can say that it's a fact trend. Nak belajar tentang divergence, tak silap saya besok malam lah. Besok malam ada. Okay, Tuan Lami. Tapi besok malam saya moderator lah. Okay, so saya harap dapat menjawab persoalan Miss Goh kan? Okey, jadi soalan daripada Naresh Raj. Macam mana nak filter counter untuk apply teknik ni? Nak filter counter, okey. Salah satu cara lah saya tak kata this is the only ways to filter the market, tak. Tapi salah satu cara dia boleh cuba
gunakan RSI sebagai contoh. Boleh ni kan dalam TradingView tu boleh filter the market, boleh filter gunakan. Kalau saya suka cari market, ni saya lah bila saya trade, saya suka cari market yang, maksud saya trade dalam saham lah. Kalau saya trade dalam saham, sebelum ni saya suka cari market yang above daripada 50%. Maksud saya RSI dia, Relative Strength Index ataupun RSI dia lebih daripada 50%. Saya suka. Okay, sebab potentially, dan saya boleh katakan lebih daripada 60%, 70% market memang uptrend masa tu. Okay, so saya harap dapat menjawab persoalan Tuan. Okay, daripada Muhammad Effendi, kena beli banyak tempat atau satu tempat sahaja? Kalau banyak duit boleh beli banyak tempat. Maksud Tuan Effendi saya faham. Kan tadi ada gambar banyak nombor Fibo tu kan. Banyak nombor Fibo. So contohnya 3 nombor Fibo retracement untuk kita beli tadi tu, boleh gunakan salah satu untuk buat decision. Dan kadang-kadang ingatkan yang paling atas tadi tu adalah 38.2, 50% dan juga 61.8. Kadang-kadang kita nak beli dekat ni, dekat 38.2. Bila kita beli 38.2, dia jatuh sampai 61.8. Dan kadang-kadang kita nak beli dekat 61.8. Cuba teka apa yang jadi lepas tu. Cuba teka. Kita beli dekat 61.8 bawah. Yes, Tuan Ahmad Fauzan, momentum. RSI is momentum. Cuba teka apa yang jadi. Teka. Beli dekat 61.8 punya nombor. 61.8 di bawah lagi Tak sampai, betul Tuan Zai. Tak sampai. Tiba-tiba dia pergi dekat 38.2 je. Lepas tu zas dia naik. Okay, zas. Terus dia naik. Tu salah satu ni juga mengganggu emosi. Tapi it's good. It's good for me. Kenapa? Sebab kita tak rugi apa pun. Okay, duit kita tak terkacau pun. Modal kita tak terganggu pun. Cuma kita terlepas peluang lah. Just, it's okay. It's a part of the what we can say di dalam trading. It's a part of the game. It's a part of the emotion. It's a part of the how are we going to manage our emotions and so on. How are we going to handle our money. Benda tu semua memang related. Okay, so saya harap dapat menjawab persoalan Tuan. Okay, daripada Miss Goh ya. What indicators can use together with Fibo? RSI? Boleh. Saya selalu suka gunakan RSI sebagai okay, dia macam ni lah Bila saya gunakan RSI itu sebagai signal ataupun sebagai indikator di mana bukan apa saya nak tahu tak, cuba teka. Saya trader juga dalam masa yang sama. Dan saya analyze market juga. Saya cuba teka, saya gunakan apa selalu? Saya gunakan strategi apa? Harmonik tu ialah memang untuk saya tengok market. Indikator lain. Kalau korang perasan, saya selalu update saya pun drawing. Moving average tak, saya tak gunakan moving average. Bollinger Band sometimes untuk saya scalping. Bollinger Band boleh scalping tau untuk pengetahuan Tuan Syaini. Kalau saya scalping, but it depends. Kalau market trending, market flat, no. It's not BB. RSI, yes. Saya suka gunakan RSI. Kenapa RSI? Sebab saya suka gila-gila dengan divergence. Divergence yang W tu lah. Bila RSI dia jatuh, dia form W punya pattern. So, saya suka. Tak tahulah. Yelah, kadang-kadang macam korang lah. Korang suka sangat gunakan moving average kan. Kadang-kadang korang pun tak faham kenapa. Macam itulah juga saya. Saya pun suka gunakan RSI. Tapi saya pun tak faham kenapa. Mungkin sebab itulah. Sebab divergence tu. Dan bagi saya, divergence ni sangat kuat. Dan selalu terjadi. Okay, kalau dia tak jadi pun tak apalah. Kita dah tahu stop loss kita kat mana. Kan? Yang penting, keep in mind, kena jaga trading plan sentiasa. Okay? Dan jangan prepare trading plan main hentam. Itu yang paling penting. Harap dapat menjawab persoalan.
Daripada Rashdev Singh, Tuan, which other indicator goes well with Fibonacci to make a decision? Macam lebih kurang dengan soalan tadi. I will answer it biasly. RSI. Biasly, RSI. Tapi korang boleh cubalah dekat tempat lain. Dia tak kata RSI je tak. Boleh. Ada setengah orang dia gunakan Fibonacci dengan TDI. Okay, Trade Dynamic Index. Ada yang gunakan dengan TDI. Ada yang gunakan dengan banker. Ada yang gunakan dengan apa lagi satu? Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. MACD, MACD lah, MACD. Convergence, divergence, moving average, convergence, divergence. Even moving average, convergence, divergence pun kita boleh cari divergence. W yang maksud saya tu. Okay, tapi personally, saya suka gunakan dengan RSI. Jaranglah saya gunakan indikator lain. Dan ada juga satu lagi, HSI ataupun Harmonic Strength Index. Tapi HSI ni berbayar. Okay, dulu saya beli, dia promo seumur hidup daripada Harmonic Trading lah. Tapi sekarang ni kena bayar tiap tahun lah. Boleh tahan juga, $300 setahun sekarang. Dulu tak macam tu harga dia. Dulu dalam mahal lah juga, dalam 300-400, tapi seumur hidup. Saya rasa berbaloi lah. Okay, harap dapat menjawab persoalan. Okay, daripada Lukmanul Hakim. Time frame berapakah yang terbaik untuk gunakan Fibo? Tu kena tanya diri sendiri, Tuan. Kalau Tuan seorang yang sangat busy, jangan gunakan time frame yang rendah. Tapi kalau Tuan seorang yang boleh tengok chart setiap masa dari pagi sampai petang, then you can go for smaller time frame. Okay, 15 minit boleh, 10 minit boleh, tapi bergantung dengan keadaan market. Kalau market tu macam sikat kutu je kan, sikat kutu, tahu tak sikat kutu? Market tu dia macam tak ada volume langsung. Macam mana kita nak trade macam tu kan? Tak boleh lah. Okay, sometimes bila market dia terlalu volatile, 1 minit pun kita boleh pakai. Okay, saya harap dapat menjawab persoalan Tuan. Okay, daripada Mr. Abidin. How to determine the angle, degrees of retracement based on Fibo? Or is it at all important? Yeah, I can say that is one of the most important things to be considered. Sebab kena ingat satu benda. Saya pun ada study angle, angle of degree. Ingat satu benda, kalau dia naik 90 degree, hati-hati. Dia jatuh pun 90 degree. Macam ada satu market. Korang boleh tengok market ni, MSM. MSM. Masam. Cuba tengok apa yang jadi dekat MSM. Recently lah, hari ni ke minggu lepas, MSM. Ingat satu benda, dia naik mencanak 90 degree, dia jatuh pun potentially 90 degree. Okay, that's the kelebihan, kepentingan untuk study angle. Harap dapat menjawab soalan. Okay, daripada TLI, macam mana banding sama ada berbaloi untuk tukar SGD ke RM untuk trading dan pelaburan, dan macam mana ambil kira RM depreciation dalam pertimbangan tu? Okay, dia bukan depreciation, dia dia kena tengok based on ni juga, based on current price. Saya fahamlah juga ada setengah trader, even klien daripada Tuan Lami sendiri, dia memang based in Singapore. So bila nak convert the money tu rasa macam mula-mula rugi. Tapi tak salah saya sekarang SGD is much lebih untung lah kalau kita SGD convert to MYR. Ini macam off topic je kan. Tapi maksud saya lebih untung lah sebab sekarang kan ringgit berbanding SGD kan, ringgit kan sekarang melemah. So lagi bagus lah sebenarnya. Tapi kalau nak take it as a consideration, sebenarnya boleh cuba compare lah. Compare di mana yang tempat exchange yang lain. Okay. So untuk cerita mendalam tentang benda tu, saya minta maaf. Saya memang knowledge saya tentang benda tu
taklah sebanyak mana. So far itu sahaja yang saya boleh bantu jawabkan. Dan kalau saya silap jawab, nanti boleh PM saya. Saya akan cuba cari jawapan tu dan cuba bantu untuk jawab semula kemudian. Okay? Terima kasih untuk soalan. Seterusnya, in Fibonacci retracement, what factors should traders consider when selecting the swing high and swing slow to plot the retracement level? What factor should traders consider when selecting the swing high? What factor? What factor? Uptrend, downtrend. That's all. Uptrend and downtrend. Once you see the market is on the uptrend, so why not? Just try lah. Kadang-kadang dia tak jadi, it's okay. Kita dah ada kita punya cut loss decision tu. Okay. That's why kita kena cuba. Satu market kita cuba tak jadi. Second market kita cuba tak jadi. Third market kita cuba jadi. Pump. Jadi macam tadi kita punya case tadi. Naik sampai 2618. Berapa persen tu naik? Memang kau. Okay. Kena cuba dalam masa yang sama. Okay. Okay. Soalan daripada Kadri Yansah. Bagi Tuan sendiri, berapa persen Tuan menggunakan Fibo dalam menentukan trading plan Tuan? Okey, sekiranya soalan Tuan Kadri berkenaan berapa persen maksud dia untuk decision making saya gunakan 100% Fibo. Tapi kalau Tuan gunakan kalau maksud soalan Tuan tu persen mana yang saya pakai antara Fibo ni semua, saya gunakan exactly based on harmonic punya sistem punya Fibo. Okay, sebab retracement perkiraan dia and so on berbeza berbanding apa yang kita belajar malam ni. Tapi jangan sedih sebab ini merupakan basic. Sebab nak belajar Fibo, kena faham benda ni dulu. Even masa kita nak ajar orang harmonic trading, kita akan ajar benda ni dulu. Dalam masa yang sama. Ada lagi lah basic-basic yang lain. Macam market structure, BLJ and so on. Ada lagi yang lain. Tapi kita tak akan jump terus pergi harmonic. Itu kerja gila nama dia. Serius. Dia agak orang kata bahaya sedikit sebab dia boleh membuatkan korang hilang interest nak belajar sebab kita tak faham basic bawah. But jangan sedih. Cuba kuasai benda yang basic ni dulu. Macam saya faham ramai orang ajar tentang pattern 1 2 3 kan. Apa kata pattern 1 2 3 tu kali ni korang tambah pula dengan Fibo yang korang belajar malam ni. Boleh gabung, tak ada masalah. Okay, harap dapat menjawab persoalan. Oh, okay. Daripada Miss Go. Can Fibonacci retracement to be applied to time intervals other than price movement? If yes, how can it be used in analyzing time-based patterns or trend? Okay. Agak menarik sedikit soalan ni, tapi usually ada beberapa kejap saya kurang faham. Time interval ni apa maksud dia? Can Fibonacci retracement to be applied to time intervals other than price movement? Oh, no. Maksud dia selain daripada ni kan, selain daripada price movement, maksud dia ni kan. Apa ni? Candlestick kan? Selain daripada candlestick. No. Fibo kita just boleh pakai based on price movement sahaja. Okay, kita tak boleh nak pakai based on contoh nak pakai dekat RSI. Belum ada lagi study. Belum ada lagi. Based on Fibonacci retracement and extension semua ni belum ada study lagi. Tapi based on kalau kita gunakan Fibonacci yang the exact point yang kita belajar based on the numbers sahaja, yes ada. Ada di dalam Harmonic Strength Index. Harmonic Strength Index pakai tu. Pakai level Fibo. Tapi dia memang dah automated system. Kita bukan kira dia manually. Dia memang dah pakai sistem AI dah. Okay. Macam nak kira manual pun saya tak tahu. Terus terang. Okay. Harap dapat menjawab soalan. Okay. Jadi yang soalan sebentar tadi merupakan soalan yang terakhir yang saya akan membacakan. Lagipun dah pukul 10. Pukul 10:05. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Zafri Azizan atas perkongsian yang sangat padat dan banyak. Saya sendiri pun
faham dah sedikit tentang Fibonacci Really? ni. Yeah. Yeah, alhamdulillah. That's good. That's good to Okay. hear. Thank you so much. Thank you. Okay. Jadi sebentar ya. Sebentar. Alright.